Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayah taufiknya dapat kita mengadakan kuliah kita pada malam ini, dan kuliah kita bersambung masih dalam topik yang sama berkaitan dengan ta'rif iman, dan pada subtopik penghujahan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap hujah-hujah golongan Murji'atul Fuqaha. Setelah mereka mengemukakan hujah-hujah yang telah kita baca, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam secara praktikalnya apa yang Nabi lakukan membuktikan bahawa apa yang kami faham itu betul berkaitan dengan iman, iaitu Nabi SAW tidak menjadikan orang-orang yang hanya membenarkan dengan hati terhadap risalah Nabi SAW sebagai seorang yang beriman. Di zaman Nabi SAW, kalau ada orang yang beriman dengan Nabi ataupun membenarkan ajaran Nabi SAW, kemudian mereka tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mereka tidak berpihak kepada umat Islam dan tidak tinggal bersama, Nabi tak kira mereka sebagai orang beriman. Dan disebutkan dalam sirah ramai di kalangan kaum Quraisy yang bersifat begitu, antaranya Abu Talib sendiri. Abu Talib sendiri yang mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Begitu juga Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam. Begitu juga Umayyah bin Khalaf. Begitu juga beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang mereka menolak ajaran Islam, namun mereka membenarkan, mereka tolak, tak nak terima Islam, tapi mereka membenarkan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah suatu kebenaran. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW menjadikan orang yang beriman itu bukan sekadar membenarkan, malah mereka membenarkan, kemudian mereka berikrar dengan lisan, beramal, itu beramal dengan amalan ahli iman. Ini yang disebutkan dalam perenggan-perenggan yang kita baca pada minggu lepas. Dalil yang lain, mereka bawakan hadis-hadis Nabi SAW bersabda bahawa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu cabangnya lebih daripada 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Paling tinggi adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalanan, membuang sesuatu yang menghalang jalan. Jadi di sini pertama, dari segi sesuatu yang disebutkan ini berbentuk amalan. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah amalan, membuang duri adalah amalan. Jadi Nabi jadikan amalan itu sebagai salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Dan menurut pandangan golongan yang mengatakan kalau iman itu adalah tasdiq, kata mereka tasdiq itu tidak bertahap. Sebab tu mereka kata iman itu sama. Iman, ada yang kata iman malaikat Jibril sama dengan iman kami, iman Abu Bakar sama iman kami. Sebab kata mereka bab iman cuma satu. Imannya satu, sebab apa? Membenarkan.
mengiyakan itu tidak ada level-levelnya. Mengiyakan perlu yakin, ia meyakini sesuatu kebenaran. Namun di sini Nabi jadikan iman itu bukan satu, ada level-levelnya. Iman itu ada maratib, ada syu'ab, ada bahagian-bahagiannya, ada furuk-furuknya, sehingga Nabi sebut lebih daripada 60 furuk, atau disebut lebih daripada 70 furuk. Jadi di situ bila banyak furuk, di sini dalil bahawa iman itu bertambah dan berkurang, dalil bahawa iman itu melibatkan amalan-amalan dan seterusnya, seperti mana yang disebutkan oleh imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah ketika berhujah dengan golongan Murji'atul Fuqaha dan golongan-golongan yang lain. Kalau hujah golongan Murji'atul Fuqaha tertolak, artinya kumpulan yang lain sudah pasti mereka berada di gaung. Sebab mereka dah jauh dah, mereka tak ada hujah. Kumpulan lain mereka hanya mengemukakan pandangan yang hujah mereka tidak kuat. Hujah yang dibincangkan adalah hujah Murji'atul Fuqaha yang agak kelihatan ada syubhah yang mengganggu ataupun syubhah yang menyebabkan orang awam bila baca mungkin terkeliru. Bila hujah yang dibawa oleh golongan Murji'atul Fuqaha ini tertolak, maka hujah-hujah golongan Jahmiyah, hujah-hujah golongan Karramiyah dan sebagainya itu tertolak sejak daripada awal. Okey, kemudian hadis dibawakan beberapa hadis yang lain. Hadis al-haya'u syu'batun minal iman, sambungan pada hadis tadi menurut setengah riwayat. Hadis akmalul imanu imanan ahsanuhum khuluqa, iman yang paling sempurna bagi seorang mukmin itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, membuatkan amalan. Al-bazazatu minal iman, orang yang tidak menghiraukan keterampilannya ketika beramal, ketika bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Artinya kita tahu bahawa itu sebahagian daripada iman. Memang orangnya smart, tapi kalau bab membantu orang, ketika bab memerlukan, ketika bab berjihad, bab sebagainya, dia tidak menjadikan dirinya ingin cantik itu menghalang dirinya daripada beramal ibadah atau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ini adalah sebahagian daripada iman. Dan disebutkan hujah-hujah begini yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Dan antara hadis yang disebutkan ialah hadis, saya ambil hadis saja untuk kita faham, kerana sekarang berkaitan dengan hadis-hadis yang Nabi sebutkan amalan itu sebahagian daripada iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, iaitu level iman yang paling tinggi. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah ubah dengan lisannya, level yang kedua. Dan sekiranya dia tak mampu, maka hendaklah dia ubah dengan hati, iaitu dengan mengingkarinya dan berdoa supaya kemenangan berada di pihak yang benar, atau ma'ruf itu yang tersebar, kemungkaran itu mereka doa supaya ianya sirna. Nabi kata wadzalika adhaful iman, dan level ini adalah level yang iman yang paling rendah. Artinya apa? Level iman yang paling tinggi ialah mengubah dengan tangan. Jadi amalan termasuk dalam iman, malah ianya level yang tinggi yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan ingkarul munkar, iaitu mengubah satu kemungkaran. Dan hadis setengah riwayat sebut laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi iman selepasnya walaupun sebesar biji sawi. Kerana akhir sekali level iman yang paling lemah adalah yang terletak di hati. Maksudnya apa? Kalau orang dalam hati dia pun tidak mengingkari kebatilan, malah dia redha dengan kebatilan, dan persoalan berkaitan dengan hati tidak ada sesiapa pun memaksanya, dia sendiri yang suka kepada kemungkaran, itu artinya tidak ada iman. Kerana iman, seseorang yang beriman pasti dia akan cinta, hatinya beriman kepada Allah, lidahnya ikrar dan tangannya akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis ini, dia ingkar dengan tangan, kemudian berpindah kepada lisan, kemudian berpindah kepada hati. Kalau hati pun tak ada asas iman yang paling basic, mana iman yang paling lemah. Bukan lemah artinya lemah tu banyak basic, asas. Kalaulah hati pun tak mengingkari, artinya tiada iman. Jadi di sini Nabi SAW menjadikan
amalan anggota itu sebahagian daripada iman. Amalan lisan juga sebahagian daripada iman. Amalan hati juga sebahagian daripada iman. Dan Nabi katakan kalau orang tak buat juga, itulah level serendah-rendah iman. Tidak ada lagi iman selepasnya, kerana kalau ada hati yang tidak mengingkari kemungkaran. Mana dalam perkara tersebut. Maksud kalau kemungkaran berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wanita yang tidak menutup aurat. Jadi kalau dia suka, kalau perempuan tak tutup aurat dia suka, artinya imannya di bab dalam perkara tersebut tidak ada iman dia dalam bab tersebut. Salah satu furu', bukan kata tercabut imannya secara keseluruhan pada kadar kemungkaran tersebut. Jadi ada orang yang dia syadid dalam satu masalah, tapi dia tidak, keimanan dia sangat lemah dalam masalah yang lain. Ada orang yang kuat dalam beribadah, namun ketika dia sedekah, dia sangat lemah imannya dalam bab sedekah. Dan inilah dia yang dimasukkan oleh surah sebagai iman itu bertambah dan berkurang, iman itu lemah dan ada iman yang kuat sebagainya, dan tidak dapat ditafsirkan kecuali kembali kepada nas, iaitu nas menunjukkan bahawa tanda iman seorang itu bertambah bila bertambah amalan. Amalan apa yang bertambah? Amalan hati, amalan lisan dan juga amalan anggota. Hati makin khusyuk, hati makin berharap, hati makin takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya iman bertambah. Kalau solat seseorang itu bertambah khusyuknya, bertambah raja dan khaufnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya iman dia bertambah. Bertambah rakaatnya, juga iman bertambah. Bertambah surahnya panjang. Kalau tak baca kejap rasa dah nak habis. Tapi kalau bertambah, ada hari ni baca Masya Allah, baca sampai surah Baqarah habis, rasa nak berdiri lagi. Itu tanda iman bertambah. Dan itulah iman. Itu artinya iman. Iman melibatkan hati, iman melibatkan lisan, iman melibatkan perbuatan menurut hadis-hadis yang dibawakan di sini. Kemudian kita sambung. At-Tirmizi, muka surat 121. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda telah bersabda, Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Sesiapa yang menyukai kerana Allah, menyukai, Nabi tak sebut suka apa. Dan saya kata itu, Nabi tak sebut suka apa. Siapa yang suka kerana Allah, suka apa? Kita kata ada takdirnya. Suka sesuatu atau suka seseorang kerana Allah. Ada ma ataupun man di sana. Mana ada sesuatu yang disuka, tak disebutkan maf'ulnya. Sesiapa yang menyukai sesuatu perkara atau menyukai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah artinya berdasarkan kepada hukum Allah, berdasarkan kepada apa yang Allah inginkan. Dia mencintai seseorang Muslim yang lain, disuka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, disuka solat, disuka puasa, disuka perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya man ahabba lillah. Ini pertama, sifat pertama. Suka kerana Allah. Membenci kerana Allah. Dia benci sesuatu dan benci seseorang kerana Allah. Dia tak cinta kepada Fir'aun. Kita nampak macam kelakar. Tapi kalau siapa pergi kat Mesir, orang Mesir bangga dengan Fir'aun. Kita nampak macam mana kat kedai-kedai dia, nama dia Al-Fir'aun Lil'ud. Saya pergi kat di kota Qahirah, nama dia kedai Fir'aun untuk menjual ud. Bukan ud Abu Talha. Fir'aun, Al-Fir'aun. Ada saya pernah nampak, terkejut saya. Rupanya mereka sangat bangga dengan Fir'aun atas alasan gelaran Fir'aun itu gelaran kepada raja Qibti pada zaman dahulu. Namun bagi siapa yang melihat kepada istilah syarak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan kalimah Fir'aun kecuali dalam
dalam konteks menghina, dalam konteks satu perkara yang buruk. Sebaik-baiknya tidak dinisbahkan kepada diri atau perniagaan sendiri tentang istilah yang syarak hina. Jangan ubah nama Fir'aun yang dianggap sebagai buruk dalam syariat kepada suatu perkara yang baik. Sebab tu Raja Al-Aziz ketika zaman Nabi Yusuf alaihi salam tidak disebutkan sebagai Fir'aun, walaupun dia juga adalah pemerintah Mesir ketika itu zaman Fir'aun, tapi tidak dinamakan sebagai Fir'aun. Sebab tu istilah Fara'inah, istilah Fir'aun walaupun diguna pakai oleh dari si fakta sejarahnya digunakan pakai untuk semua raja-raja di Mesir, namun penggunaan syarak dalam Quran Allah tidak menggunakan lafaz Fir'aun kecuali merujuk kepada Ramses II, iaitu seorang lelaki yang menafikan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, malah mendakwa dirinya memiliki sifat rububiyah. Okey, jadi sifat pertama, sesiapa yang menyukai kerana Allah. Satu, Nabi kata, man ahabba lillah wa abghadha lillah, membenci lillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'ta lillah, dan memberi kerana Allah. Wa mana'a lillah, dan tidak memberi kerana Allah. Maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Faqad istakmalal iman. Ada 4 perkara, dan kita dah sebut pada minggu lepas. Kita boleh sempurna iman bila buat 4 perkara tadi. Apa dia? Mencintai sesuatu dan seseorang kerana Allah. Jadi kalau kita rasa diri kita tiba sahaja pada hari Isnin, kita rasa seronok. Sebab apa? Alhamdulillah dapat puasa. Tiba saja malam, alhamdulillah dapat qiyamul lail. Dengar azan, alhamdulillah dapat solat berjamaah. Kalau perasaan itu timbul, maksudnya tiap-tiap kali datang waktu untuk beribadah, kita sayang, kita suka. Pada waktu pagi, alhamdulillah zikir pagi. Waktu petang, alhamdulillah zikir petang. Tiap-tiap keadaan pergerakan kita tidak melakukan sesuatu, kita tak suka pada sesuatu hanya kerana Allah. Jadi tiap-tiap gerak-geri kita tahu apa yang Allah inginkan. Man ahabba lillah, atau suka seseorang kerana Allah. Kadang-kadang sebahagian daripada ulama yang dicintai oleh umat ialah seseorang yang wajahnya tidak handsome, tak cantik, tak ni, gelap kadang-kadang. Sebahagian daripada mereka buta, sebahagian daripada mereka dari segi bentuknya tidak ada apa, tapi kerana kita tahu bahawa dia adalah beliau adalah seorang yang menyebarkan agama Allah, kan, seorang yang berjuang di jalan Allah dalam dakwahnya dan sebagainya, kita sayang, kita cinta seseorang dan cinta sesuatu kerana Allah. Jadi kalau kita boleh ukur iman kita tahap mana. Nampak Quran, alhamdulillah, kita seronok nampak Quran, tak ada boleh masa kosong. Ni semua saya cakap benda ni malu diri sendiri. Kita yang cakap benda ni, kita tahu tahap iman kita macam mana. Apabila sesuatu yang kita suka itu kerana Allah, maka itu tanda pertama bahawa kita telah mempunyai sifat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka BM di Bayu kerana Allah. Tak beli BM kecuali sebab apa? Sebab memang nak berkhidmat. Ada kerja yang perlukan kepada, ada orang sponsor BM contoh, kepada masjid atau kepada tempat-tempat tertentu untuk menyambut tetamu-tetamu untuk tujuan tertentu sebagainya. Maknanya sampai ke tahap begitu, dia buat sesuatu, suka sesuatu kerana Allah. Kalau sampai ke tahap begitu, tidak ada tindakannya suka sesuatu kerana Allah, semua dia tengok, semua yang dibuat lihat redha Allah dan apa yang disuka berdasarkan suka Allah. Ini tanda pertama. Yang kedua, dia benci kerana Allah. Sama juga, dia tak suka satu benda kerana Allah. Dan memberi, ni perbuatan dua perbuatan hati. Suka dan benci, ni perbuatan hati. Memberi, ni perbuatan anggota kerana Allah. Tidak memberi kerana Allah, imannya sempurna. Maka dia telah sempurnakan imannya. Maknanya bagaimana? Kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas rahimahullah.
Beliau berkata, makna hadis ini ialah suka dan benci merupakan usul gerakan hati. Usul artinya asas. Tak ada seseorang yang buat sesuatu kerana kecuali dia suka. Tak ada seseorang yang melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu atau mengelak sesuatu kecuali dia tak suka. Tak ada orang yang menghulur tangan dia, ada makanan depan dia. Dia ambil apa? Tengok Abu Muaz duk makan apa? Popia. Popia. Seronok duk tepi popia kan. Makan satu-satu sebab dia suka. Confirm kita nampak orang tu makan popia, confirm suka popia. Orang yang tak suka, kita nampak popia ada sebelah dia tapi dia ambil benda lain. Sebab apa? Itu tandanya seseorang yang melakukan sesuatu, tanda dia suka. Dia sayangkan benda tersebut. Kata Syekh, suka dan benci merupakan usul gerakan hati. Mana asas gerakan hati, aslun harakatul qalbi. Mana suka dan benci. Manakala memberi dan tidak memberi merupakan pelengkap bagi usul itu. Ada orang suka makan popia, tapi dia tak makan lagi. Ditunggu. Suka contoh popia hari ni. Hari ni terima kasih siapa yang Gamri, jangan bungkus. Okey sayang. Kurang. Ya tengok. Okey, tu hati. Manakala memberi dan tidak memberi merupakan pelengkap bagi usul itu. Jadi kalau dia suka, kemudian dia melakukan, ini pelengkap. Orang yang suka solat, kemudian dia solat, ini pelengkap. Ada orang suka solat, suka, seronok dapat tapi nak bangun tu tak buat. Dia suka solat tu salah satu tanda iman. Dia bangun waktu malam, dia tahu sekarang ni alhamdulillah sekarang ni pukul berapa, 2 pagi 3 pagi kena qiyam ni. Dia pun la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan kekuatan, sampai dia tidur. Sampai dia tidur. Dia suka tapi dia tak buat. Artinya iman tu tanda iman. Tapi iman yang sempurna apabila diikuti dengan tindakan, mana pelengkap. Manakala ini kerana manakala memberi dan tidak memberi merupakan pelengkap bagi usul itu. Okey. Ini kerana harta merupakan perkara terakhir yang terikat dengan jiwa. Hati yang first. Pertama sekali hati. Hati suka ke tak suka? Yang kedua perbuatan. Yang ketiga barang yang kita beri atau kita tidak. Ni mana tiga perkara. Barang, anggota dan hati. Rentetan untuk satu amalan tadi. Jadi kata Syekh, okey. Manakala badan duduk di pertengahan antara harta dan hati. Hati suka untuk memberi. Badan melaksanakannya. Dan harta lah sekali. Dalam suatu, sekarang ni Syekh bagi apa? Contoh dalam satu amalan. Artinya, apabila seseorang suka kerana Allah, buat kerana Allah, dan kadar pemberiannya dan sesuatu yang diberikan kerana Allah, daripada awal hingga akhirnya kerana Allah, dia suka memberi. Ini satu, lillah. Dibuat dengan cara yang terbaik, serahkan bagi orang dengan cara baik, cara yang Allah sayang. Dibuat sesuatu yang cara memberi itu cara kerana Allah. Kemudian kadar pemberian yang sesuai ikut yang Allah kehendaki, bagi barang yang baik, barang yang bermanfaat, barang yang disukai, atau bentuk barang dengan kadar yang cukup dan sebagainya. Mana ketiga-tiganya kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seluruh urusannya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dalam segala-galanya. Tuhannya boleh kata adalah Tuhan yang disembahnya. Kerana kat sini al-ilah, nak maksud makna al-ilah. Jadi dia buat, dia sayang kerana dia ingin beribadah pada Allah. Dia suka benda tu. Dia bertindak kerana dia ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Dia memilih harta mana nak diberi dan kadar berapa banyak nak beri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya apa? Itu maksudnya dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadikan Allah sebagai ilah, Tuhan yang disembah daripada awal gerakan hati sampai kepada penghujungnya, sampai kepada amalan tersebut. Orang yang seluruh urusannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang disembahnya dalam segala-galanya, serta langsung tidak berlaku syirik di dalamnya. Tidak akan berlaku syirik kerana dia buat sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik dalam syirik bab al-qasd. InsyaAllah akan dibincangkan khas. Bincangan khas ni bab syirik dalam qasdu. Tujuan satu amalan. Ada orang buat sesuatu amalan tauhid. Dia solat ni tauhid ni adalah solat, adalah tauhid. Solat adalah tauhid. Tapi kadang-kadang dia lakukan solat, sujud, rokok. Namun hatinya, iradahnya, kehendaknya mungkin inginkan selain daripada wajah Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku syirik. Ataupun dia inginkan redha Allah, pada masa sama dia ingin dipuji. Riya, sum'ah. Ni bab syirik dalam al-qasdu. Ada dalam semua bab ni, insyaAllah saya akan bincangkan nanti di Akademi Tadabbur. Ada kelas pada hari Selasa pukul 3 petang berkaitan bahaya syirik. Termasuk syirik, ada salah satu tajuknya syirik al-qasdu, syirik dalam maksud. Jadi, ada orang yang melakukan amalan ahli tauhid, namun dalam bab hatinya dia menginginkan sesuatu selain Allah SWT yang boleh menyebabkan dia jatuh di syirik. Kadang-kadang sampai pada syirik besar, kadang-kadang syirik kecil. Syirik ini bermaksud mempunyai tujuan, matlamat dan pengharapan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan iman mengikut amalan seseorang. Jadi apa yang dibawakan adalah amalan kita, iman tu bertambah berkurang kerana amalan seseorang. Banyak lagi hadis yang lain. Jadi di sini bila amalan itu bertambah dan berkurang, artinya maknanya bukan tasdik. Kerana pada mereka tasdik itu hanya levelnya satu. Sebab tu mereka kata iman itu asal tasdiknya hanya satu. Iman tak bertambah tak berkurang. Sebab apa? Mengiyakan, membenarkan, mana boleh mengiyakan sikit, mengiyakan banyak. Dia kena yakin 100% mengiyakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila iman bertambah dan berkurang, artinya iman dari segi syarak bukan bererti tasdik. Iman itu melibatkan amal. Amal inilah yang Nabi sifatkan sebagai amalan bertambah, iman bertambah. Jangan dengan bertambahnya amal, iman berkurang dengan berkurangnya amal, sama ada amal hati, lisan ataupun amal perbuatan. Okey, dalam perbincangan Syekh tentang keadaan sahabat di antara di akhir buku ni, lepas cerita tentang Rasulullah, ada bahagian untuk sahabat. Bahagian perbincangan berkaitan dengan sahabat termasuk dalam perbincangan bab akidah. Kenapa? Bukan kerana asas kepada iman yang Allah turunkan cerita tentang sahabat. Oleh kerana golongan Syiah menjadikan sahabat, golongan Syiah tersesat dan mereka terkeluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah kerana salah faham mereka dalam bab sahabat. Maka ulama memasukkan bab ini dalam bahagian daripada bahagian akidah. Asalnya kita berkaitan dengan sahabat, akidah berkaitan dengan sahabat tak dibincangkan dalam secara khusus dalam bab iman dengan Allah sampai pada beriman dengan qada qadar. Namun oleh kerana ada golongan yang tersesat dalam bab ini dan mereka terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah kerana perbincangan tersebut, maka bab cinta sahabat masuk dalam bab iman, bab ilmu akidah. Sama seperti mentaati pemerintah. Pemerintah bukan asalnya bukan asalnya bab akidah. Namun oleh kerana khawarij yang akidahnya itu mengkafirkan pemerintah, maka ulama masukkan bab ketaatan pada pemerintah dalam bab akidah. Kita perlu tahu yang mana perbincangan asal dalam ilmu akidah, yang mana perbincangan sebagai jawapan terhadap golongan yang telah sesat. Jadi walau kita bincangkan bab akidah salaf, dibincangkan tentang pada asal. Sebab itu perbincangan pada asal sedikit. Akidah ni mudah untuk difahami. Namun bila makin ramai golongan yang tersesat
dan pelbagai syubhat yang dibawa, makin lama ilmu akidah makin berkembang. Berkembang bukan kerana akidah tu berubah, tidak. Apa yang Nabi ajar kekal. Namun yang banyak jadi panjang dibahaskan adalah untuk menjernihkan akidah atau untuk menjelaskan syubhat. Sebab tu kitab akidah yang terkemudian jadi panjang. Kitab jadi panjang sebab apa? Nah, kita zaman Nabi semua orang ambil akidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Sampai kepada keluar wujudnya golongan Khawarij, wujudnya golongan Syiah, wujudnya golongan Murji'ah, makin banyak kumpulan yang ada, makin bertambah perbincangannya. Sekarang ni masuk macam-macam pemikiran yang lain lagi. Makin mereka bawa benda yang baru, maka kerja ulama akidah bertambah. Sebab apa? Nak jawab satu persatu syubhah yang mereka bawa, dan perkembangan ilmu akidah bukan pada usulnya. Sebab tu kesilapan yang besar dilakukan oleh ahli kalam ketika mereka berhujah dengan golongan-golongan etis pada zaman tersebut, iaitu golongan ahli falsafah. Mereka tidak sahaja menjawab persoalan yang dibawa oleh golongan ahli falsafah, malah natijahnya mereka menidakkan apa yang ada pada asal. Mereka menidakkan fahaman salaf sehingga mewujudkan kumpulan baru seolah-olah ada fahaman salaf dan khalaf. Kemudian bila orang persoalkan benda ni, mereka kata salaf khalaf sama je sebenarnya. Kalau sama, buat apa nama dua? Jadi sama kat mana? Masing-masing nak tanzihkan Allah. Okey, betul. Salaf dan khalaf masing-masing tanzihkan Allah. Tapi bezanya kat mana? Salaf mengisbatkan, khalaf tidak mengisbatkan. Tauhid itu bukan sahaja menafikan, mentanzihkan. Tauhid adalah nafi dan isbat. Tauhid berkaitan dengan menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sama dengan makhluk. Juga mengisbatkan, mengimani, mempercayai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Malah itu asas utama. Beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Itulah iman yang asal. Kenapa ketika mentakrifkan sifat, mereka hanya cerita tentang tanzih, tetapi tidak cerita tentang isbat? Ini cara pemikiran golongan Mu'tazilah. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mentanzihkan. Cerita tentang tauhid, tanzih. Tauhid, sebab itulah bagi Jahmiyah, dia tanzihkan Allah dengan apa? Nafikan semua benda, isbatkan wujud saja. Golongan Mu'tazilah nafikan segala sifat, isbatkan kewujudan dan isbatkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama itu pun tak boleh bagi makna. Tiap-tiap nama mengandung sifat, tak ada bagi makna. Sekadar nama itu diterima, tapi jangan bagi makna. Sebab tu kesilapan dalam pada perbincangan golongan-golongan yang tersasar, mereka tersilap di mana ketika mereka membincangkan isu-isu yang berlaku, isu semasa pada zaman mereka, mereka tidak mengekalkan kefahaman yang ada pada zaman salafus salih. Sepatutnya nak berdebat dengan mana-mana kumpulan sekalipun, terima ilmu apa sekalipun yang datang yang ada manfaat, jangan usik ajaran yang telah sabit daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan usik ajaran yang telah diijma'kan pada zaman salafus salih, sehingga merasakan bahawa mereka mempunyai manhaj salaf, manhaj khalaf itu a'lam, lebih berilmu, lebih dikatakan lebih mengandungi pendetilan manhaj salaf dulu, sehingga mereka sifatkan, last kali sifatkan apa? Lepas nampak khalaf dengan salaf dengan apa yang mereka bawa itu berbeza, mereka sifatkan salaf dulu tak faham, tak isbatkan langsung makna. Dah, masalah yang kedua. Masalah kedua, bawa manhaj lain, dan masalah seterusnya, kerana tak nak berbeza dengan khalaf, tak nak berbeza dengan salaf, akhirnya mereka menuduh salaf dahulu tidak mengisbatkan makna. Isbat mana? Terima ayat Quran, kalimah amiruha kama ja'at, dikatakan salaf tidak mengisbatkan makna. Sedangkan makna-makna sifat, contoh kalimah istawa yang kata ala wartafa'a, itu siapa? Salaf Abul Aliyah. Kita tengok pada riwayat-riwayat, kalaulah salaf tak isbatkan makna, mana datang makna ala wartafa'a sa'ada dalam takrif, dalam tafsir-tafsir? Siapa yang tafsirkan? Salafus salih. Jadi jumpa orang awam pula, mereka main bunga seterusnya.
Ala wartafa. Ala wartafa artinya tinggi, tapi bukan Allah tu maha tinggi. Kan kata tak maknakan, sekarang dah maknakan. Kata salaf tak maknakan. Salaf memahami makna, mengisbatkan makna. Sebab tu mereka tafsirkan istawa sebagai ala wartafa'a. Kemudian baru mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wartafa'a sa'ada wastaqarra. 4 makna disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna istawa. Dari mana? Semua sekali daripada riwayat salafus salih. Semua riwayat. Jadi mereka isbatkan makna. Betul. Saya sampai sekarang dalam berbincang dengan kawan, kenapa tak faham-faham? Kadang kita rasa dalam bab ni kata salaf tak bagi makna, dalam bab beri hujah ala wartafa'a pula, ya salaf kata ala wartafa'a, tapi artinya bukan Allah tu tinggi, tapi Allah tu tinggi kedudukannya. Okey, saya tak jawab dulu, tapi saya nak jawab balik pada perbincangan dulu. Salaf bagi makna ke tak bagi makna? Bagi makna. Salaf bagi makna ala wartafa. Jadi salaf bukan tafwid, kan lafaz tanpa mengisbatkan makna. Malah Ibn Abbas radhiyallahu an menafsirkan tiap-tiap kalimah yang ada Al-Quran Karim, dia tafsirkan dan seterusnya. Sebab tu kalau kita pada zaman sekarang nak terima mana-mana ilmu alat apa sekalipun, mungkin kita jumpa dengan satu ilmu baru untuk memudahkan, buat formula macam mana sekalipun, jangan sampai bertentangan dengan apa yang sedia wujud. Perkembangan ilmu tidak bererti, kita bukan erti tak berkembang. Ilmu akidah pun berkembang. Berkembang bukan kerana ilmu itu berubah, tidak, tapi kerana wujudnya hujah-hujah baru untuk berdepan dengan golongan-golongan yang menyeleweng. Kebanyakannya perkembangan ilmu akidah dalam bab tersebut. Perkembangan di situ. Asas dan ajaran Islam yang asal tidak berubah, tidak berubah. Hatta dalam masalah fiqh, hukum asal tak berubah, praktikalnya yang berubah. Dan semua kumpulan yang tersilap dalam masalah akidah, kesilapan mereka mengubah makna ataupun kandungan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan semua kumpulan tak akan mengaku mereka ubah, takkan mengaku. Jadi akan dibawalah pelbagai hujah-hujah, dan sebab itulah perbincangan kita akidah jadi panjang, sebab masing-masing dah buat benda baru, masing-masing tak mengaku. Mana siapa mengaku kami ubah ajaran Nabi? Takkan ada. Jadi maka setelah mereka tetapkan cara pemikiran mereka atau natijahnya, baru dicarikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dirasakan sesuai. Inilah masalah yang berlaku dalam perbincangan ilmu dan masalah-masalah beginilah dinamakan sebagai syubhat. Syubhat artinya mereka tidak sengaja mungkin, atau sengaja, wallahu alam, nama kesilapan itu suatu perkara yang tak tepat, kelihatan seperti ilmiah. Betul yang ketika kita cerita tentang etis baru ni. Apa punca menyebabkan etis berkembang zaman sekarang? Etism pada zaman dulu, mereka ni siapa? Zaman dulu ada tak etis? Ada. Tapi Quran tak iktiraf kewujudan mereka, sebab mereka golongan bodoh, orang jahil, yang ada di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah bagikan kafir kepada dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada musyrikin, ada ahli kitab. Mana etis? Tak dikira kewujudan mereka, sebab mereka golongan yang terpinga-pinga, tak tahu apa. Golongan mana kalau orang yang tak tahu apa-apa, tak masuk medan pun, orang bodoh. Orang bodoh tak masuk korum, betul tak? Mereka yang kafir, yang Islam kafir. Golongan etis adalah golongan bodoh. Dia orang-orang bodoh tak dikira kewujudan mereka. Sebab ada masanya nanti, mungkin dia pergi ahli kitab, mungkin dia masuk Islam, mungkin dia pergi kepada jadi Kristian atau jadi musyrikin. Sebab apa? Hakikatnya mereka adalah golongan bodoh, golongan yang jahil, tak tahu ke mana, tak tahu arah ke mana. Dan itulah yang berlaku kepada semua etis sampai zaman sekarang sekalipun. Betul, mereka mudah, kita lebih mudah dakwah etis berbanding dakwah dengan golongan ahli kitab ataupun musyrikin, sebab mereka kosong, golongan jahil. Tetapi kesesatan moden
Semua kumpulan yang bodoh dijenamakan. Jenama. Kebodohan dijadikan sebagai satu jenama yang laku keras. Jadi nampak ilmiah. Golongan yang bodoh tentang ketuhanan, tak tahu siapa Tuhan, namanya atheism. Oh, yang nampak macam atheism. Bangga pula jadi atheist. Padahal itu jenama untuk kebodohan, kejahilan. Betul? Golongan atheism yang kita bincangkan. Jahil. Sebab apa? Dia bila dia hujah, kita berdebat dengan ateis, kita bawakan bukti-bukti bahawa alam ni takkan wujud sendiri, bukti bahawa ada yang menciptakan sebagainya, dia kalah hujah. Bila kalah hujah, dia kata ada something yang menciptakan. Tapi apakah something tersebut? Tak tahu. Jadi namanya apa? Dia tak nak isbatkan Allah. Dia kata ada something yang menciptakan alam, tapi tak tahu apa dia. Namanya golongan somethingism. Betul tak? Somethingism, atheism. Satu lagi, kebodohan dijenamakan. Ada golongan yang terima Allah ciptakan sesuatu. Allah ciptakan alam ini. Namun kami tak nak beramal. Golongan atheism. Kami Alhamdulillah. Dia punya hujah, alam ini diciptakan sangat-sangat sempurna sehingga mustahil untuk ada yang menciptakan. Macam mana dia punya kepala dia macam... Okey. Mana kebodohan ditambah dengan satu lagi hujah bodoh yang nampak bijak. Okey. Contohnya kita nampak sekarang iPhone yang paling mahal, iPhone apa? 12? 13? Saya ni antara yang tak guna iPhone. Saya bergaduh dengan rumah nak beli iPhone ke tak? Okey, kami mazhab yang berbeza buat telefon. Okey. iPhone 13. Bila wujudnya teknologi baru yang makin canggih, tandanya apa? Tandanya sesuatu yang canggih dan tersusun itu pasti ada, dia bukan terjadi dengan sendiri, pasti ada yang mencipta, menyusunnya, dan yang mencipta mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, ada ilmu, intelek, tahu tentang sains, tahu gunakan, tahu bentuk besi. Dia ilmu. Bila satu iPhone ni tahu tentang komunikasi, dia tahu tentang segala komponen-komponen yang ada. Semua tu menunjukkan bahawa kehebatan penciptanya. Betul? Tapi kalau cipta benda yang simple-simple, ginilah, kita masuk hutan, kita nampak pokok daun tu jatuh, terabur. Kita kata kebetulan tu jatuh, angin bawa. Betul tak? Terabur tu yang kata mungkin kebetulan. Kalau berterabur. Tapi tiba-tiba daun tadi ada orang gam buat tulisan selamat datang. Ini kebetulan? Tak mungkin. Otak yang begitu, kebodohan yang dijenamakan dengan jenama baru. Semua otak, akal, logik seluruh manusia kata, sekiranya sesuatu itu wujud dengan kesempurnaan, pasti ia bukan terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau kita nampak kasut belonggok, dia tuang je tu, orang tu tuang, dia tak susun tu. Maknanya kasut ni letak ke atas bawah, tak ada siapa susun. Maksudnya dia belonggok. Tiba-tiba susun letak yang warna ikut warna, susun ikut rak dia sebagainya. Mana boleh kata yang dia terjadi tiba-tiba? Mesti ada yang susun. Betul tak? Kita masuk ke hutan, kita jumpa apa? Kita jumpa daun, kita jumpa kayu, jumpa semua ni. Tiba-tiba kita jumpa candi. Mana atau jumpa apa? Jumpa batu bersurat. Atau jumpa kasut. Jumpa apa-apalah. Atau bangunan yang sangat cantik. Kita confirm kat sini dulu ada orang yang tinggal, ada orang cipta, ada orang sampai. Mesti yang ada cipta candi. Tapi kalau kayu-kayu tak ada, memang dia jatuh pun. Kayu-kayu, daun-daun ni memang angin
yang bawa sebagainya, kita boleh terima. Sepatutnya kata alam ini, kalau hujah dia kata alam ini sangat sempurna, sepatutnya dikenal sifat Tuhan yang menciptakan. Sebab tu golongan etis adalah golongan bodoh yang menjenamakan dirinya dan menamakan diri mereka sebagai golongan yang bijak. Itu adalah sifat utama perkembangan etis moden. Etis zaman dulu semua malu nak mengaku etis zaman dulu. Mereka semua mengaku diri mereka bodoh. Tapi etis moden, golongan yang tak tahu agama, tak tahu semua sekali, namanya secularism. Asal dari secular. Kata kalimah asal daripada secular. Nampak secular? Ulama. Orang terpelajar. Padahal mereka golongan bodoh. Sebab tu sama juga mazhab-mazhab yang lain, apabila mereka bawa, mereka tinggalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, mereka buat pemikiran baru dan menamakan pemikiran baru itu dengan nama satu jenama yang baru, seolah-olah mereka bawa suatu perkara baru yang melengkapkan yang lama. Hakikatnya orang yang mengubah apa yang petunjuk yang Al-Quran turunkan adalah orang yang paling jahil dan paling bodoh. Sebab Al-Quran tidak akan menurun, Allah tak akan turunkan mana-mana ayat Al-Quran kecuali untuk membimbing akal kita. Akal kita tak mampu capai. Urusan yang kita mampu buat sendiri, Allah tak cerita banyak. Urusan berkaitan dengan makan minum kita, ada ke Quran bagi resepi cara nak masak roti canai? Tak ada. Urusan hidup ni kita boleh fikir sendiri, otak kita mampu. Tapi Quran datang berikan hidayah kepada sesuatu yang kita tak mampu capai, yang kita tak tahu. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak, kerana orang nampak benda ni baik, dia rasa diri baik. Contoh kalau bergaduh dua orang. Dua-dua tu tanya balik, siapa betul? Semua kata dia betul. Betul? Tanya yang tak terlibat, dua-dua tak betul. Yang terlibat dia kata aku betul, yang sana salah. Betul tak? Yang tak terlibat kata dua-dua bodoh. Dua-dua buat hal. Betul tak? Otak orang lain-lain. Jadi caranya mesti rujuk kepada Al-Quran. Urus apa sahaja yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Bila Allah turunkan Quran dan Allah beritahu Quran, artinya perkara tersebut adalah perkara bimbingan, hudan linnas, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada satu perkara yang kita memang tak tahu langsung, berkaitan akidah, berkaitan sifat-sifat Allah sebagainya, memang kita tak tahu kecuali Quran beritahu, ataupun perkara yang kita keliru. Tak tahu yang mana betul, tak tahu yang mana salah. Kita keliru. Bila kita keliru, Quran turun, bagikan hidayah, bagian petunjuk. Jadi orang-orang yang menolak Al-Quran ataupun menafsirkan Quran, Quran disesuaikan dengan pemikiran dia, ini orang yang jahil. Sebab tu kaedah ta'wil itu tidak tepat dalam digunakan untuk Al-Quranul Karim. Tiap-tiap kalimah Al-Quran Allah turunkan dengan tujuan hidayah. Quran buku fakta hidayah ke buku petunjuk? Guide kepada kita ataupun buku teka-teki? Guide. Kalau kita pergi beli buku sudoku ke? Atau buku teka-teki, kita tahu buku teka-teki. Dia perkataan dia ada, dia bila keluar je perkataan teka-teki, kita tahu ni buku teka-teki. Artinya ada apa lagi jenis teka-teki. Kita pun jangan fikir logik. Kalau beli buku teka-teki, jangan berpemikiran dengan pemikiran yang waras. Fikirlah dengan cara yang buku teka-teki. Kalau kita baca pantun, kita kena tengok pembayang dia tu bukanlah pembayang tu tujuannya bukan untuk bukan maksud. Dia punya rangkap akhir tu yang dia punya maksud sebenar nak sampaikan. Jadi kita tahu Al-Quran Allah turun dengan tujuan apa? Adakah pembayang? Batiniah mengatakan bahawa Quran ini semuanya adalah pembayang. Hakikatnya, batinnya adalah hakikat. Di buku Quran diturunkan semua ayat Quran yang kita nampak, yang kita baca, zahirnya itu bukan hakikat. Zahir. Yang hakikatnya adalah batinnya. Ada makna di sebaliknya. Itu batiniah. Sebab tu kalau kita membolehkan takwil, kita dah buka peluang kepada golongan batiniah. Bezanya apa? Batiniah takwilkan semua benda, tapi ada orang ditakwilkan benda yang tak sesuai dengan dia. Tak sesuai dengan cara pemikiran dia. Dan tiap-tiap kumpulan firaq dalam Islam, mereka menggunakan senjata takwil sebagai asas untuk membenarkan kata-kata mereka. Sebab itulah
Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ulama salafus salih. Kita, kenapa saya sebut Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah? Sebab mereka meletakkan kaedah, mudahkan kita. Bila rujuk balik salafus salih, mereka bila mereka baca Al-Quran, mereka tahu bahawa Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Kitab hidayah. Apa yang Quran beritahu, hidayah terdapat pada tiap-tiap kalimah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Hidayah ada pada makna yang zahir. Yang makna yang terkandung itulah. Yang zahir bukanlah makna zahir. Ada orang pula di makna zahir, dia pergi tafsir cara dia. Apa arti makna zahir? Kita uji sikit kita ni. Kita beriman dengan zahir ayat. Betul tak? Apa makna zahir ayat? Apa yang jelas. Dia faham lain kalau kita faham lain. Dia kata zahir makna ayat adalah tashbih atau mujassimah. Zahir bagi dia. Jadi makna zahir apa dia sebenarnya? Makna yang zahir pada pandangan sahabat ketika Quran itu turun. Suatu kaedah-kaedah yang mereka bawa, kalaulah katakanlah kaedah kita salah sekalipun, kaedah ini hanya cara ulama untuk memudah cara. Kalau salah, kita kan salah, tapi tak salah lagi lah. Tak nampak salah lagi. Rujuk kepada pandangan salafus salih. Akidah salafus salih itulah rujukan kita. Mereka yang bila mereka baca Quran, apa yang zahir pada mereka, itulah zahir makna yang kita inginkan. Bukan zahir kita pergi faham lain, zahir dia lain ni. Itu kesilapan orang yang maknakan zahir. Bukan zahir cara kamu faham. Dahlah akidah silap, bahasa pun tak betul, bahasa Quran dah jauh daripada Al-Quranul Karim, maksudnya bahasa dah rosak, bukan rosak, dah tak berapa fasih bahasa Arab. Zaman kemudian tiba-tiba gunakan otak dia untuk zahirkan makna dengan kesilapan dia, akhirnya kata itulah zahir makna. Tak boleh katakan Allah itu ada, Allah beristiwa. Kalau ada Allah beristiwa, maknanya begini. Yang makna begitu otak kamu. Salafus salih tidak faham begitu. Makna zahir yang dimasukkan adalah makna zahir yang difahami daripada nas Al-Quranul Karim seperti yang difahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab itulah penting untuk kembali kepada tengok kepada asar salafus salih. Apa yang mereka faham. Adakah mereka maksum? Tidak. Ada di kalangan, ada setengah masalah mereka tersilap, sebahagian mereka, tapi bukan semua. Apa yang jadi pada golongan ini? Dia pergi cari mana-mana kalau ada sahabat tersilap. Cari mana-mana kaul di kalangan yang ada pada zaman dulu yang tersilap. Sedangkan ijma' telah berlaku. Mesti ada orang yang tersilap. Kita tahu ijma' bila tengok kepada umum, secara personalnya kadang-kadang ada yang tersilap. Itu pun tak ditemukan. Itu pun tak ditemukan. Kalau wujud sekalipun, kalau ada sekalipun, itu kesilapan personal. Jangan dicari perkara-perkara syaz, masalah-masalah syaz, kaul-kaul syaz, yang mana orang yang bercakap ataupun mengeluarkan pandangan tersebut dah kembali ke panggal jalan. Berapa banyak pandangan syaz yang wujud dalam dunia, dalam ilmu, orang yang mengatakannya telah pun kembali kepada pandangan umum. Jadi bila nak pertahankan apa yang ada pada diri kita, jangan sampai libatkan dan jangan sampai mengatakan suatu perkara dusta terhadap sahabat Nabi SAW. Satu perkara yang saya nampak lagi berkaitan dengan contoh bid'ah yang dibuat. Bila ada orang pertahankan perkara bid'ah, tak jumpa. Last sekali kata apa? Sahabatlah orang pertama sekali buat bid'ah. Dah ke situ pula. Bila tak jumpa macam ni last sekali, sahabat kali pertama. Maka ditafsirkanlah segala nas berkaitan dengan sahabat buat satu benda. Dia cari dalam hadis marfu' tak ada hadis mauquf. Sahabat dia kata. Kemudian dia amalkan. Dia kata inilah bid'ah. Kita pun kan tak jumpa hadis marfu', ada mauquf saja. Kita lupa berkaitan dengan kaedah yang ulama mengatakan bahawa hadis mauquf apabila diriwayatkan oleh sahabat dan diamalkan oleh sahabat berkaitan dengan perkara akidah, berkaitan dengan urusan ibadah, maknanya itu marfu' walaupun dari segi riwayatnya mauquf. Terutama bila disepakati oleh sahabat. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Talib
ketika solat khusuf dan kusuf rukuk 2 kali, itu tak datang tak ada hadis yang marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali yang solat dengan solat dua rukuk dalam satu rakaat, 2 kali rukuk, diterima oleh semua mazhab. Adakah mereka terima bid'ah? Tidak. Mereka terima perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika itu kerana mereka tahu bahawa Sayyidina Ali takkan lakukan perkara tersebut kecuali diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnuzan dengan sahabat, memahami ulama dulu, kalau mereka tak jumpa sekalipun riwayat berkaitan dengan, mereka tahu bahawa sahabat takkan bercakap berkaitan dengan urusan akidah atau ibadah kecuali mereka mengetahui dan dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tak ada seorang pun zaman dulu kata sahabat buat bid'ah, kecuali golongan-golongan yang mulutnya lancang pada zaman sekarang. Untuk pertahankan perkara sendiri, tak perlu libatkan nama sahabat. Tak perlu nak nisbahkan perkara bid'ah kepada sahabat, sedangkan mereka golongan yang sangat memelihara sunnah. Sejak zaman dahulu lagi, mereka lah paling tegas dengan sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba mereka diletakkan dengan pelbagai perkara. Yang paling kelakar, saya tengok satu tesis, tajuknya berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat selepas Nabi SAW wafat. Nak kata bid'ah wujud. Antaranya adalah kalimah sahabat baca Allahu Akbaru Kabira di belakang Nabi SAW. Tajuknya selepas Nabi wafat. Tiba-tiba dalil bawa di belakang Nabi SAW. Kumpul-kumpul balik. Tajuk dengan isi tak kena. Tesis. Itu bukan tesis biasa, tesis yang dipandang lah. Banyak benda yang kelakar, tapi macam mana sekalipun hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca, tapi kalau bab ni kita nampak macam simple bila kita bincang sama kita, tapi kalau kita jumpa orang yang tak faham, kadang-kadang perkara yang kita rasa macam simple dan mudah tapi tak difahami. Itu tunjukkannya apa? Dan mereka bukan orang yang lekeh-lekeh. Mereka adalah orang juga berpendidikan, juga memahami bahasa Arab, orang yang juga hafal Al-Quran dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahawa hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni tak ada cara lain. Sepanjang kita solat, 17 kali kita doa ihdinas siratal mustaqim, kita kena faham betul-betul makna dia. Allah bimbing kita. Kita yang sekarang ni pun jangan rasa diri bila kita dapat kenal sunnah ke sebagainya, jangan kita seronok nampak. Ada orang, ni satu perkara yang sangat penting untuk kita ingat. Ada orang seronok nampak musuh buat salah. Sebab apa? Dia suka troll. Dia bukan sebab menginginkan hidayah. Seronok kalau orang lain buat salah, sebab apa? Dia nak bantai. Jadi seronoknya bukan sebab inginkan hirs, bukan dia inginkan orang dapat hidayah, tapi nak seronok, nak bantai, seronok nak buat status hentam orang dan sebagainya. Hendaklah apa yang kita lakukan, buat sesuatu kerana Allah, cinta sesuatu kerana Allah, tinggal sesuatu kerana Allah, benci sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting. Kalau kita rasakan apa yang kita buat Allah sayang, Allah cinta, buatlah. Inilah dia kesempurnaan iman yang kita sebutkan di sini. Dalam perbincangan Syekh tentang keadaan sahabat radhiyallahu anhu akan datang, ada dinyatakan mencintai mereka merupakan tanda agama, iman dan ihsan, manakala membenci mereka adalah kufur, nifak dan derhaka. Yang penting nifak, kufur, derhaka, cinta mereka ni dimasukkan dalam bab iman. Iman sebagai artinya itu juga termasuk dalam iman. Alangkah hairannya jawapan diberikan oleh Abu Mu'in An-Nasafi rahimahullah. Abu Mu'in An-Nasafi berakidah Al-Maturidiyah. Yang kita selalu, siapa yang belajar sekolah Arab tahulah tafsir An-Nasafi. Ketika membincangkan makna iman itu ada 70 cabang, lebih 70 cabang atau 60 cabang. Apa kata beliau? Alangkah hairannya jawapan yang diberikan oleh Abu Mu'in An-Nasafi terhadap dalil-dalil mereka yang menggunakan hadis-hadis cabang iman yang telah disebutkan sebelum ini. Okey, kita sebut hadis ada cabang iman. Iman itu ada 60 cabang. Lebih 60 cabang, lebih dari 70 cabang. Jadi menandakan bahawa
Iman itu melibatkan amalan. Kerana cabang yang disebutkan itu ada sebahagiannya adalah amalan. Dan menunjukkan bahawa iman itu bertambah dan berkurang berdasarkan kepada sejauh mana kita datangkan ataupun kita lakukan amalan-amalan yang disebutkan tersebut. Jadi ini hujah terhadap ahli sunnah wal jamaah. Namun oleh kerana kita tahu bahawa mazhab Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi adalah yang bertegas mengatakan bahawa iman maknanya tasdiq. Jadi Abu Ma'in An-Nasafi mempertahankan pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Apa beliau kata? Beliau kata perawi hadis itu berkata 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Perawi telah menjadi saksi terhadap dirinya sendiri yang dia telah ragu-ragu tentang bilangan. Perawi kata 60 lebih atau 70 lebih. Jadi kata Abu Ma'in An-Nasafi, macam mana nak jawab ni? Perawi sendiri tak pasti berapa. Jawapan macam mana? Tak kira lah 70-60. Maknanya tak sama. Sebab tu kata Syekh, sama lagi. Perawi, ni masih lagi kata Imam An-Nasafi. Rahimahullah wa ghafarallahu lah. Semoga Allah ampunkan beliau. Seorang ulama besar sebenarnya. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun beliau tersilap di sini, kebaikan ilmu beliau sangat banyak. Saya bila jumpa ulama-ulama yang tersilap begini, kita doakan supaya Allah ampunkan mereka. Mereka di kalangan orang-orang yang telah berjasa besar dalam dunia ilmu, dalam dunia Islam. Jadi kesilapan mereka dibandingkan dengan jasa mereka yang besar itu tidaklah menggugat kedudukan mereka dalam hati kita. Kita masih mengagungkan dan mencintai mereka walaupun dari segi dasarnya Abu Ma'in An-Nasafi berakidah Al-Maturidiyah dan kita kata dalam bab ini tersilap, namun tidak menjadikan kita tidak beradab dengan beliau. Cuma bab ilmu, bila bincang bab ilmu, kita perlu nyatakan yang mana hak, yang mana benar. Perawi mengatakan 70 atau 60 lebih cabang. Sedangkan kita tidak boleh ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bilangan itu. Begitu juga hadis ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi ada dua perkara yang dibawa oleh Imam Nasafi. Kata hadis ni ada banyak cabang bertentangan dengan kitab. Ini yang kedua yang bawa. Yang pertama beliau kata perawi sendiri syak. Kata 60 lebih atau 70 lebih. Dia kata Ibn Abdul Aziz peliknya. Itu yang dijawab kata. Pelik. Apa beliau kata? An-Nasafi. Okey, jadi sepatutnya kita tahu ini perkataan An-Nasafi, dia letak kurungan tu kata-kata An-Nasafi. Okey, ini jawapan. An-Nasafi telah mencurigai hadis ini dengan mengatakan perawi hadis ini lalai dan bertentangan dengan Alkitab. Lihatlah betapa hairannya tuduhan ini. Ini kerana perawi ragu sama ada 70 atau 60 tidak menunjukkan dia tidak menghafalnya. Tambahan pula Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan 70 Bukhari 70 ke 60? Fanzur ila hadha ta'an fa anna al-Bukhari innama rawahu bid'un wa sittun. Saya tahu dalam Sahih Bukhari 60 lebih. Di sini mana betulkan balik, betul dalam teks. Sedangkan kita ke mana tadi? Last sekali, okey. Tambahan pula Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan 70 lebih cabang. Tukar pada 60 lebih, bukan 70. Sebab dalam Sahih Bukhari yang kita tahu dalam ini semua sebut bid'an wa sittun. Dalam Sahih Bukhari. Okey. Dan cetakan ni bid'un wa sab'un, cetakan. Okey. Cetakan satu lagi pun bid'un sittun. Jadi terjemahan salah. Jadi tukarkan Bukhari dengan jelas sebut bid'un wa sittun, bukan bid'un wa sab'un. Okey. Jadi kata al-Imam Ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau kata jawapan ni pelik. Alasan yang diberikan untuk tolak hadis ni pelik. Pertama dia kata perawi syak 60 atau 70. Kata Ibn Abdul Aziz,
Itu bukan tak hafal, dia cuma syak 60 ke 70. Tapi dia tahu yang paling tinggi sekali kalimah la ilaha illallah, dan akhir sekali ila imatatil adza anit tariq. Tak ada siapa khilaf pun masalah tu. Buang duri. Yang dibincangkan bukan 70-60-nya, dibincangkan ada maratib, ada syu'abnya. Ada cabang-cabangnya, dan yang dibincangkan adalah berkaitan dengan amalan yang disebutkan itu adalah amalan anggota masuk dalam iman. Tajuk tak kena. Jawapan tu tak kena pada perbincangan. Malah nak jawab juga, Imam Bukhari yakin bahawa lafaz yang betul adalah bid'un wa sittun, berdasarkan kepada riwayat-riwayat perawi yang lain. Seorang perawi tersyak 60 lebih atau 70 lebih, ya, tak boleh dijadikan sebagai hujah untuk menolak riwayat yang mengatakan dengan tegas Nabi sebut 60 lebih. 60 lebih cabang tanpa ada keraguan. Manakala tuduhan mencanggahi Alkitab pula, di manakah bahagian Alkitab yang bertentangan dengannya? Apa yang ada ialah dalil yang menepatinya. Tuduhan ini hanyalah kesan daripada dengki, sifat taklid dan ta'assub. Ya, ini perkara pentinglah. Kalau sangat nak pertahankan satu benda, akan cuba jawapan. Alkitab mana bertentangan dengan yang bertentangan? Kata Imam Ibn Baz, yang mana ada ayat kitab, yang ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hadis Syu'abul Iman? Yang ada adalah ayat-ayat yang menegaskan amalan-amalan itu sebahagian daripada iman, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan makan Allah liyudhi'a imanakum, Allah tak akan mensia-siakan solat kalian, Allah namakan dengan perkataan iman dan sebagainya. Yang ada ayat yang mengiyakan. Okey, sampai sini insya-Allah. Okey, jadi sini jawapan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap golongan yang mengatakan iman maknanya tasdiq. Bermula minggu depan kita akan masuk dalam, sebenarnya jawapan tak habis lagi sebenarnya. Nanti kita akan buka nanti. Lepas kita baca lebih kurang dalam 6-7 muka surat, akan balik semula pada tajuk asal. Kaitan dengan jawapan seterusnya berkaitan dengan ataf. Tapi inilah susunan, inilah kritikan terhadap Ibn Abil Iz rahimahullah. Beliau tulis, sebab tu banyak buku-buku yang datang selepasnya cuba susun idea ikut dengan susunan yang lebih memudahkan, yang untuk memudahkan orang yang membacanya. InsyaAllah sampai sini saja. Kita buka pada perbincangan dan soalan insyaAllah. Ada soalan? Tafadhal. Etis ni Yahudi dan Kristian buat mereka juga. Etis. Ya. Etis, asal etis moden adalah gerakan Martin Luther dan sebagainya, kawan-kawan dia yang menentang penguasaan gereja. Jadi etis moden adalah implikasi dan tindak balas terhadap kekejaman gereja pada zaman pertengahan Eropah. Jadi memang mereka, segala hujah yang dibawa oleh etis moden adalah dilakukan terhadap agama Kristian terutamanya. Sebab tu sesuatu yang dibayangkan berkaitan dengan agama, kebanyakannya mereka jadikan serangan mereka terhadap agama Kristian. Kerana apa? Kerana memang penyelewengan dilakukan oleh golongan agama ketika itu. Jadi kelemahan-kelemahan agama, orang agama. Sebab tu yang selalu kita ambil pengajaran daripadanya, jangan pertahankan orang agama kalau dia buat kesilapan. Sebab dia akan jadi penghujungnya orang tak percaya pada agama. Bila orang ta'assub pada satu tokoh, semua benda dia cakap dia percaya, kemudian sampai masa dia terbukti apa yang dia katakan itu bertentangan dengan fakta, bertentangan ilmiah, akhirnya orang kaitkan dia dengan agama, akhirnya yang ditinggalkan agama bukan dia. Sebab tu agama perlu watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan etis, kalau kita tengok kepada buku-buku etis, memang etis ditolak semua agama. Sebab tu kita ada atheism dengan deism. Mana golongan deism ni golongan yang mempercayai Allah lah. Yang atheism kata Allah tak ada. Atheism Allah tak ada. Asalnya theism atau deism, tengoklah sebut bukan deism D tu, yang TH golongan deism adalah golongan yang percaya kepada agama. Nanti baru pecah pula
yang percaya kepada monoteism ataupun berkaitan dengan dan pecah-pecahan yang lain. Yang monoteism berkaitan tauhid lah. Dia pecah-pecahan daripada golongan yang percaya pada Tuhan pula, macam-macam pula pecahannya. Jadi memang golongan etis dia bukan etis sebelum 2000 berapa 14 September 11 September tu 2001 kan 2001. Sebelum 2001 serangan etis tertumpu kepada agama Kristian dan agama Yahudi, dikaitkan sekali. Etis selepas 2001, selepas 11 September ditujukan kepada agama Islam. Sebab tu kita perlu kepada pendakwah-pendakwah yang mampu dan mempertahankan Islam dengan cara dengan ilmu beberapa pendekatan moden. Sebab serangan yang dahulunya ditujukan kepada agama Kristian dan juga agama Yahudi, sekarang pelurunya ditujukan ke arah agama Islam. Jadi sejak daripada itu, sebab tu dipanggil sebagai etis moden. Etis moden. Mana etis Eropah, zaman Eropah cerita pasal Kristian, agama Kristian. Jadi disamakan agama Islam dengan agama Kristian lah dalam banyak bab. Jadi kalau kita kata etis ni lawan agama Yahudi ke je? Dia lawan semua agama. Lawan semua agama. Walaupun dalangnya satu. Cerita lama-lama jadi masuk isu konspirasi. Dalangnya sama daripada Yahudi, kita tahu. Asasnya pada golongan Yahudi. Okey. Tujuan etisnya apa? Semua pemikiran sesat nak satu je, orang tinggalkan agama Islam, itu je. Itu saja asasnya. Nak letak nama apa sekalipun, dia nak orang tak beragama, orang hidup bebas. Itu saja tujuan utama. Tafadhal Syekh. Mencinta pembicaraan Allah, ya. Betul? Mana kita nak bezakan, sebab kita tahu betul dalam bab memilih kawan yang hadis yang kata Okey, faham. Apa beza kita benci? Mana kita benci sesuatu dan benci orang, betul? Orang yang buat maksiat pun kita benci. Tapi kita benci, maksud kita benci seseorang tu kerana perbuatannya, dan juga bukan kerana batang tubuhnya. Kalau dia sendiri pakai tudung, nak benci dia lagi ke tidak? Tak benci. Artinya kita marah dia sebab maksiat yang dilakukan. Dan perlu diletakkan kadar kebencian berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan. Jangan samakan yang tak pakai tudung dengan yang tak pakai baju. Betul? Perlu dibezakan level-levelnya supaya kita tidak menzalimi seseorang. Jadi kadar untuk kita bermuamalah ataupun berdepan dengan mereka dengan cara yang berbeza-beza, supaya tahap bila dakwah tadi berkesan kerana tujuan kita membenci kerana Allah, dan segala kemaksiatan yang dilakukan yang berlaku di depan mata kita perlu ingkar. Ingkar dengan tangan. Kalau dengan keluarga kita boleh ingkar dengan tangan. Dengan orang lain takkan kita nak pergi tarik ambil tudung pakai kat bini orang kan. tak kena. Jadi kita mungkin dengan lisan, mungkin dengan cara hati paling kurang. Tapi sekarang ni zaman ingkar kemungkaran dengan lisan adalah zamannya. Semua orang bebas bersuara. Kebebasan bersuara zaman sekarang. Maksudnya ruang untuk ingkar dengan lisan pada zaman sekarang sangat luas. Hujah lawan dengan hujah, ingkar dengan, dan inilah zamannya. Pada zaman dulu, pada zaman Khalid Al-Qasari, dia bolehlah pancung Ja'ad bin Dirham. Zaman sekarang siapa berani? Tak ada. Yang lebih teruk daripada Ja'ad bin Dirham ramai. Ja'ad tu dia menafikan sifat mahabbah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Allah tak bercakap dengan Nabi Musa. Tu pun kena pancung dah. Zaman sekarang ni menafikan istiwa, menafikan macam-macam, takkan nak pancung. Keadaan sesuai, tapi salah tak salah. Tapi cara. Ya, penting. Pemerintah. Betul. Jangan pula jangan pula pergi pancung orang, mampus. Salah. Semua yang bila pemerintah kita
sama ada tindakan pemerintah ketika itu diterima atau tidak, tapi adalah keputusan mahkamah ketika itu. Pemerintah ketika itu memutuskan begitu. Banyak kes-kes orang kata kenapa boleh pancung dan sebagainya. Dah mahkamah macam tu zaman tu. Berapa banyak kes tiap-tiap zaman. Ada tak mahkamah salah jatuh hukum? Itu kalau salah. Yang bab ni bab betul. Saya tak kata salah, bab ni bab betul. Kalau bab salah pun tiap-tiap masa ada salah ijtihad pemerintah, tapi kita katakan bahawa itu satu kesalahan. Ada orang tu berat sangat tu sampai pancung. Sebab apa? Kita pandang rendah. Kita isu menafikan sifat kita nampak simple zaman sekarang. Sebab apa? Kenapa nampak nafikan sifat sebagai simple? Zaman sekarang orang nafikan Allah tu wujud pun biasa je. Sangat nafikan sifat ni, sifat-sifat sikit-sikit orang tak asal apa. Sebab apa? Ada orang menafikan kewujudan Allah, ada orang menafikan hukum Allah, ada orang permainkan hukum Allah. Zaman sekarang zaman yang orang tak sensitif dengan agama. Menyebabkan kalau tengok balik pada sejarah macam mana ulama dulu sangat tegas, dia bukan nampak dia ni terlalu jauh agama, dia nampak dulu ni keras sangat. Sebab tu agama yang sempurna dah kita kembali kepada cara zaman salafus soleh. Dalam keadaan perlu disesuaikan dalam berdakwah tadi. Level-level kesilapan yang dilakukan. Itu arti benci kerana maksiat, bukan benci kerana bukan benci kerana orangnya. Dia orang yang sama kalau dia berubah, walillahilham. Dan benci kita pun bukanlah benci arti kata sampai ke dia buat pun tak. Benci dengan arti kata paling kurang kalau dia datang tak pakai tutup aurat pada kita, paling kurang kita minta supaya kalau nak datang di Baitul Salam tutup aurat. Contoh. Kenapa? Saya salah ke? Tak. Kat luar tak salah, kat Baitul Salam salah. Kat luar bab undang-undang tak salah. Sini kawasan khas. Contoh. Perlu kita tegaskan. Kenapa? Sebab kami agungkan hukum Allah. Di sini tempat sebarkan ilmu, terangkan dengan baik. Jadi okey, dia ada dua jawapan tu. Jawapan yang kedua, anda bertanggungjawab. Jawapan yang pertama bukan suami, ya, kita tak boleh paksa. Kalau undang-undang tidak memaksa, kita yang tidak mempunyai kuasa kepada seseorang, kita tak boleh paksa. Kita hanya menyampaikan. Sebab tu kita tak bukan dengan yad. Kalau kita pemerintah dan ada undang-undang yang memperuntukkan perkara tersebut, dia perlu ingkar dengan yad. Tapi bila tak ada undang-undang, kita tak boleh paksa perempuan terpilihan pakai tudung. Ambil tudung banyak, pergi kat Chowkit, pakai. Tak kena, tak boleh. Kita hanya menyampaikan kerana dia kembali kepada lisan, kerana tidak ada peruntukan undang-undang dan salah. Tidakkan kita salah. Sebab tu kita tidak maksa. Tapi menyampaikan, betul. Orang yang cakap begini adalah orang yang paling banyak kritik orang agama. Orang yang bercakap tentang tudung ni, dialah paling lancang sekali kutuk ustaz-ustaz. Sampai masa orang kutuk dia cerita, kami bebas. Yang korang bebas cerita soal agama semua sekali, sama juga. Cuma tinggal kena pada batang hidung sendiri ataupun tidak. Sebab tu zaman sekarang zaman yang kita gunakan senjata lisan itu sebagai asas dalam dakwah. InsyaAllah subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.